Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hari ni kita habiskan lagi tajuk yang ada ni muka surat 81 mengenai tingkatan yang ke-8 ya. Perbincangan mengenai memerangi kumpulan borah ataupun penderhaka terhadap pemerintah yang hak atau pemerintah yang benar, yang dalam kategori jihad dengan diri dalam negara Islam atau dipanggil jihad dalaman. Perenggan yang kedua, hatta seorang imam yang hak, mana imam yang benar, betul lah yang maksudnya imam yang hak sekalipun, apabila orang yang keluar atau menentangnya berbuat demikian atas dasar kebenaran, yakni al-haq, maka orang yang keluar atau menentang itu tidak dinamakan penderhaka, tetapi atau dipanggil borah lah, tetapi dalam kes ini ia berkewajipan kembali kepada al-haq, yakni kebenaran. Para fuqaha Hanafi telah berkata mengenai perkara ini, orang-orang Islam hendaklah berkecuali. Orang-orang Islam hendaklah berkecuali. Mereka hendaknya jangan bergabung dengan puak-puak yang keluar untuk mengelakkan daripada berlaku tidak taat, dan jangan pula mereka bergabung dengan imam untuk mengelak daripada membantunya melakukan kezaliman, dan juga supaya ia sedar dan kembali kepada kebenaran. Jadi maknanya di sinilah, kalau pemerintah betul, orang pun lawan dia, kan? Dan orang yang lawan pun di atas dasar yang hak, kan? Mana pemerintah itu memang sudah melaksanakan Islam. Tapi kalau dia membunuh rakyat yang menuntut kebenaran, keadilan, maka dia melakukan kezaliman. Kita tak boleh tolong kerajaan pada masa itu. Dan kita juga tidak boleh bersama dengan golongan yang menentang kerajaan walaupun dia bukan borah. Kalau nak nolong pun tak boleh, sebab kita pada masa itu hendaklah dalam keadaan tidak menyokong mana-mana atau berkecuali. Boleh dengar? Tak dengar belakang. Muslimat tak dengar dia. Jadi tidak boleh menyokong mana-mana, kenalah bersikap kecuali. Maka ada orang mengatakan isu yang ada pada hari ini seolah-olah begitu. Dia kata pemerintah yang ada ni benar, yang melawan diorang ni pun benar, maka jangan sokong mana-mana. Dia tak nampak antara hak dengan batil pada pentakwilan dia, pada pentafsiran dia. Tapi pada pentafsiran orang lain, nampak ada hak, ada batil. Ada hak, ada batil. Jadi maknanya kalau pemerintah itu masih lagi hak, tapi ada beberapa perkara yang dia buat tidak adil, maka rakyat menuntut akan keadilan. Pada masa itu rakyat betul, pemerintah pada masa itu dalam keadaan betul. Cumanya ada satu dua perkara yang tidak betul, maka ditentang oleh rakyat. Sebab itulah dalam sistem pemerintahan Islam, rakyat boleh membuat komen terhadap pemerintah,
dan pada masa itu pemerintah boleh bermuhasabah. Apa kesilapan dia? Tidak salah pada masa itu. Maknanya mengkritik pemerintah ni sebenarnya tak salah. Ada setengah-setengah orang menganggap mengkritik saja membetulkan pemerintah dengan lidah. Dia kata dah borah penderhaka. Tak tahulah dia faham macam mana. Maknanya dia tak faham barangkali bagaimana nak mengingkari kezaliman ataupun kemungkaran. Ya. Dia kata mungkin barangkali kena diam saja, tak redha sudah memadai. Kau cakap pun tak boleh kau menderhaka. Kan? Kalau kamu menentang dengan perbuatan, dengan tindakan lagi tak boleh. Dengan mulut tak boleh, dengan pula dengan perbuatan. Jadi akhirnya dalam suatu sistem pemerintahan itu dia akan terus menjadi pemerintahan yang tidak betul dan tidak ada peluang langsung rakyat untuk menukar sistem pemerintahan yang lebih baik atau menukar pemerintah yang lebih baik. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhud Daulah, sebut tentang sistem demokrasi dalam Islam, maka sistem ini diguna pakai untuk menegur pemerintah yang zalim, maka dengan itu pemerintah itu boleh bermuhasabah dan dia boleh ditukar dengan pemerintah yang lebih baik dan lebih adil. Maknanya ini ijtihad lah. Dalam Islam pun kita tak tahu mana dalil yang jelas daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah melarang daripada mengikut sistem demokrasi. Cuma yang ada saja ialah kita lihat dalam kitab yang kita belajar ni hatta sekalipun ada hadis yang menunjuk inna afdalal jihadi kalimata haqqin inda sultanin jair. Seafdal sebaik-baik jihad itulah menyatakan yang hak di hadapan pemerintah yang zalim. Itu memang ada. Jadi memperbetulkan mereka, pemerintah yang zalim ini menyebut perkara yang hak dan benar kepada mereka itu, maka dia dianggap sebagai seafdal-afdal, sebaik-baik jihad. Maka tidaklah salah kalau mana-mana golongan yang menegur pemerintah itu, baik di kalangan ulama ataupun para cendekiawan, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, ataupun orang-orang yang disegani, ataupun juga dalam sistem demokrasi adanya satu parti yang dipanggil parti yang membangkang di dalam Dewan Rakyat ataupun dalam Dewan Parlimen ataupun dalam Dewan Undangan Negeri. Demikianlah kedudukannya masalah ini. Adapun yang selain daripada itu hanyalah kazib, dusta, bikinan, iftira, serta dalal, sesat, nifaq ataupun kemunafikan dan sifat akur kepada orang zalim, mumalatul lizalimin. Jadi maknanya kalau kata tak boleh rakyat nak menegur pemerintah itu, ni semua kata syekh ni lah, bohong belaka, tak betul lah tu. Takkan nak membiarkan kezaliman itu ataupun akur, mengiyakan akan orang-orang yang zalim. Jihad dengan diri dan tangan ke atas negara musuh. Jihad jenis ini termasuk keperluan suasana dan keadaannya telah pun kita bincangkan dalam kitab Al-Islam. Jadi sini madailah kaedah-kaedah serta natijahnya sahaja. Jadi dalam kitab ni dia tak sebutlah secara kita panggil apa? Secara detail, cuma diambil rumusannya saja. Saya rasa saya baca saja rumusan lah. Mana yang perlu dihuraikan, kita huraikan hanya ringkas. Pertama, ini berkaitan dengan jihad ke atas negara musuh. Orang Islam tu dipertanggungjawabkan supaya dia berusaha meletakkan seluruh dunia di bawah kekuasaan Allah. Itu memang jelas. Kita bukan nak saja sesebuah negara yang kita tinggal menjadi negara Islam. Malahan kita nak seluruh dunia itu tunduk kepada Islam. Hatta walaupun Amerika, walaupun sebahagian besar negara Barat. Yang kedua, sesuatu yang wajib tak dapat disempurnakan melainkan dengannya sesuatu yang lain, maka ia sesuatu lain itu menjadi wajib. Dalam Islam, kalaulah hukum sesuatu itu wajib, yang lain itu menyempurnakan bagi melaksanakan yang wajib, maka penyempurnaan terhadap yang wajib itu hukumnya wajib. Melaksanakan undang-undang Islam itu wajib, maka wajib mendapatkan kuasa untuk memerintah sebuah negara. Maka secara automatik mendapatkan kuasa, bertanding dalam pilihan raya untuk mendapatkan kuasa bagi melaksanakan Islam itu adalah wajib.
Yang ketiga, oleh sebab usaha untuk meletakkan dunia di bawah kekuasaan Allah tidak sempurna kecuali dengan kesatuan umat Islam, jadi mengembalikan sistem pemerintahan khalifah serta mengumpulkan seluruh tenaga dengan bekerja keras, memperkayakan sumber pendapatan serta mengadakan industri-industri bagi tujuan mengimbangkan kekuatan Islam, umat Islam dengan kekuatan dunia, maka semua perkara itu juga adalah wajib. Orang Islam mesti memperkukuhkan ekonomi, menyaingi ekonomi orang-orang bukan Islam, terutamanya kuasa besar barat Yahudi dan Nasara, kerana mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan umat Islam. Bukannya pergi serah tengkuk kepada orang bukan Islam, terutamanya kuasa besar Amerika, pergi buat perjanjian dengan mereka, jual tanah negara kepada mereka, jual hasil mahsul negara pada mereka, dan seolah-olah kita suruh mereka menguasai ekonomi dalam sesebuah negara orang Islam atau negara Islam. Akhirnya mereka menguasai kita dalam bentuk penjajahan yang baru, iaitulah penjajahan yang bersifat penguasaan ekonomi. Sebab itu dalam negara-negara Islam itu mereka wajib mewujudkan satu kesatuan, memperkukuhkan kesatuan itu. Apa kesatuan itu? Kerjasama dalam memperkukuhkan ekonomi. Oleh kerana matlamat ini tidak berjaya kecuali kekuasaan negara kembali di bawah pemerintahan orang Islam di setiap negeri serta pembersihan kedudukan kafir di setiap negeri itu, maka usaha ini pun jadi wajib. Jadi wajib orang Islam itu memperkuatkan sistem ekonomi dia. Kalau ada orang kafir yang menguasai ekonomi itu, maka orang kafir itu hendaklah diberhentikan daripada menguasai akan ekonomi tersebut dan beralih tangannya kepada orang Islam. Kesedaran ini tidak akan timbul melainkan pemerintah itu pemerintah yang punya kesedaran agama. Kesedaran agama, pentingnya orang Islam itu menguasai bidang-bidang ekonomi. Ini kita lihat benda kecil-kecil sendiri pun orang Islam tak boleh nak buat. Masih lagi pakai dah bergantung kepada negara-negara yang bukan Islam. Contohnya selipar, cukuplah selipar Jepun. Dia panggil nama selipar Jepun. Kan? Selipar Malaysia tak ada. Kan? Ini contohlah. Contoh tu memang lawak-lawak. Dulu orang panggil selipar Jepun. Sebabnya katanya yang buat Jepun. Tuan, kan? Selipar Jepun. Ya. Jadi orang-orang Islam ni, maknanya daripada benda yang kecil-kecil yang remeh-remeh sampai benda besar-besar. Kalau boleh biarlah ekonominya itu dia yang kuasai. Untuk dia melumpuhkan ekonomi orang-orang kafir macam mana yang dibuat oleh Sayyidina Osman. Walaupun Sayyidina Osman buat tu dalam negara Islam di Madinah. Pada masa itu dia cuba membeli telaga yang dimiliki oleh Yusuf, seorang Bani Israel, orang yang berbangsa Yahudi dan beragama Yahudi. Maka akhir berjaya dia beli telaga itu, maka diberikan telaga itu kepada orang Islam secara percuma. Maknanya orang-orang kaya kan orang Islam itu, banyaknya mereka itu mendapat sumber kekayaan dan banyak mereka taburkan kepada orang-orang Islam dalam bentuk kebajikan. Jadi kebajikan ni tak mesti bagi percumanya, kadang-kadang kebajikan juga ialah menyalurkan jualan-jualan hasil mereka itu kepada orang Islam agar orang Islam mudah mendapat bekalan. Dan bila mudah pada mereka, berlakulah sekatan ekonomi. Orang kafir tak ada orang Islam, maka tidak akan berlaku perkara ni, sebab kerana orang-orang Islam itu boleh membekalkan macam-macam. Kita boleh bekal minyak, tapi prosesnya pada orang Barat, Amerika dan seumpamanya. Jadi kalau mereka nak jual pada kita, nak naik harga boleh, ataupun nak bagi kita minyak yang paling teruk sekali grade-nya, kita bekalkan sumber, mereka berikan hasil, tapi hasilnya itu mungkin diambil dengan harga yang begitu lumayan ataupun mahal, ataupun juga murah tapi tidak mempunyai kualiti yang baik. Maka akhirnya orang Islam itu jadi mangsa. Ada yang terbaru didedahkan macam ubat. Kenapa ubat-ubat ni semuanya sumber daripada babi atau khinzir? Sebabnya Yahudi rancang dah. Biar ubat-ubat ni dimakan oleh orang dunia ketiga ataupun orang Islam ni, makanan yang mengandungi babi yang punya cacing dan kuman tu, akhirnya dia masuk dalam otak-otak orang ni. Jadi otak-otak orang ni tak cerdik, tak pandai dan seumpamanya. Kita tengoklah, hatta orang nak pergi haji sekalipun, pakai saja suntikan untuk elak daripada penyakit, tak didedah dalam surat khabar semasa dahulu.
Sumbernya dari lemak babi. Sakit jantung, injek lemak babi. Semua babi belaka. Nampak tak? Kan? Maknanya sumber daripada binatang yang halal ada, boleh buat, tapi dia akan proses, dia jual mahal. Itu dalam bentuk ubat. Jadi kita tak perasan. Kan? Kita tak perasan. Jadi maknanya secara halus dia sudah menguasai kesemuanya itu, tuan-tuan. Maka akhirnya kita ni jadi hamba kepada mereka, ikut cakap mereka, ya, idak. Itu dia. Begitu juga kata dia, oleh kerana matlamat ini tidak akan berjaya kecuali dengan jihad diri. Al-jihadu bin nafsi. Kerana jihad dengan nyawa sendiri di negara Islam terlebih dahulu, maka jihad itu menjadi suatu kewajipan yang utama masa kini. Sebab itu mereka bimbang dengan adanya golongan para mujahidin pergi berjihad. Dimasukkan dalam akhbar. Dikatakan, dikempenkanlah, jangan terpengaruh dengan puak-puak ini yang kononnya mereka berjihad di Syria ini, mereka akan mati syahid. Ini semua ni agenda Amerika. Amerika dia nak kawal dan menghadkan jumlah orang yang pergi berjihad ni, sebab orang ni bila pergi luar negara, dia pergi berjihad, fikrah dia akan berkembang. Mana fikrah? Pemikiran dia berkembang. Jumpa mujahidin daripada negara sekian-sekian, maka dia akan bincang, bentuk satu kesatuan dari kekuatan, akhirnya Amerika jatuh. Betul Obama tuan, dia tak mana jejak kaki dia dekat Afghanistan. Kalau dia pergi tuan-tuan memang confirm lah tak balik negara dia. Kalau balik pun jenazah dia saja tuan. Kan? Kalau dia pergi Yaman lagi tuan-tuan, kan? Dia tak aman, kan? Nampak tak? Jadi akhirnya mereka berani pergi negara yang mereka boleh jadikan penduduk ataupun pemimpinnya sebagai kuda tunggangan dia. Beri ikut cakap dia, okey? Ikut, kan? Jadi sebab itu dia takut dengan puak-puak seperti ini tuan-tuan. Orang yang berani berjihad dengan nyawa mereka sendiri, dan dia berani lagi apabila pemerintah itu sendiri boleh menangkap orang-orang ini dan disumbat dalam penjara. Seolah-olah mereka ni satu penjenayah yang cukup besar. Yang keempat, setiap perkara diperlukan dalam proses meletakkan dunia di bawah kekuasaan Allah, maka perkara itu tidak diragukan lagi. Jadi wajib atau umat Islam termasuklah latihan perang, membeli senjata, mempersiapkan senjata, memperlengkapkan senjata. Senjata mesti beli dengan lengkap sekali. Kalau boleh beli senjata dengan spare partnya sekali. Ni beli senjata spare part tak ada. Ataupun senjata yang dimiliki tidak berfungsi. Kapal selam yang tidak boleh tenggelam umpamanya, kan? Yang tidak boleh menyelam. Kan? Ataupun jet pejuang yang tidak mempunyai spare part yang boleh digantikan kalau mengalami kerosakan. Jadi inilah masalah orang Islam yang ada pada hari ini. Kelima, jihad dengan diri menjadi fardu ain kata setiap orang yang berkemampuan di negara Islam, sekiranya penglibatan semua orang diperlukan. Kalau negara itu diserang, maka tentera tidak boleh diharapkan kerana bilangan mereka itu sudah makin kurang. Dibunuh oleh musuh, maka wajib fardu ain kepada setiap orang lelaki yang berkemampuan yang sihat tubuh badan untuk pergi berjihad. Kemudian mati mereka pula wajib ke atas orang perempuan. Betul mati pula wajib ke atas budak-budak. Demikian juga ia menjadi fardu ain sekiranya negara Islam diserang dan memerlukan tanggungjawab umum untuk mempertahankannya. Terutamanya negara-negara jiran. Ia juga jadi fardu ain jika sebahagian tanah Islam dijajah untuk membebaskannya. Kalau negara Islam itu dijajah, maka orang Islam wajib untuk membebaskan negara tersebut, memerlukan tanggungjawab itu secara umum. Semua orang wajib memikul tanggungjawab tersebut. Tetapi jika beberapa buah negara jiran saja diperlukan untuk membebaskan penjajahan itu, maka penduduk negara-negara itu saja yang berkewajipan, itu fardu ain, memikul tanggungjawab tersebut. Kita tengok pada negara. Kalau negara itu kita berjiran dengan negara, sebuah negara yang dijajah, tapi dia punya tentera dah cukup, kelengkapan cukup, maka cukup bagi mereka mempertahankannya. Kita pergi hukumnya sunat je, sunat muakkad lah. Tapi kalau mereka dah tak boleh nak mempertahankan negara mereka melainkan dengan bantuan negara jiran, maka pada masa itu orang-orang Islam sekelilingnya menjadi fardu ain ke atas dia mempertahankan dan membebaskan negara tersebut. Yang keenam, mengambil bahagian dalam proses jihad dalam perjua keadaan membawa kepada merangi orang kafir selama jihad itu jihad fisabilillah. Dan selama mana jihad, niat mujahid itu benar, maka tetap diberikan ganjaran. Niat dia untuk menegakkan agama Allah, pergi perang, mati syahid. Bukan untuk kerana dapatkan pangkat, nama ataupun habuan dunia. Umpamanya harta rampasan perang, dan juga kita panggil hamba-hamba tawanan perang, tapi niatnya satu sajalah, untuk menegakkan agama Allah, pertahankan kesucian agama Allah dan menebus maruah umat Islam. Maka ini semua dipanggil niat yang benar dalam perjuangan mereka. Habis. Jadi kita masuk yang keempat, jihad politik, itu jihad siasi. Ini tajuk yang penting.
Pemerintah atau kerajaan boleh dibagikan kepada 3. Pertamanya kerajaan Islam yang adil, yang kedua kerajaan Islam yang zalim, dan yang ketiganya negara kafir. Ini dipanggil kategori-kategori negara, pemerintah atau kerajaan. Pertamanya kerajaan Islam yang adil. Macam mana kita nak berjihad dengan kerajaan Islam yang adil? Wajib kita taat kerajaan ini. Adil dalam arti kata meletakkan satu kena pada tempat dia. Pemerintahan dia berpaksikan kepada Islam. Islam ajarannya yang adil. Kemudian dia menjalankan hukum Islam itu dengan penuh keadilan. Kemudian kebajikan rakyat itu diberikan dengan penuh keadilan. Hasil negara itu digunakan, dia dipungut dengan jalan yang benar. Letak tempat yang benar. Macam sistem pemungutan cukai. Dalam Islam, cukai ni dia bukan sifatnya permanent. Keadaan dan situasi atau kondisi cukai itu bukan permanent. Dia hanya temporary sahaja. Sementara, bukan tetap. Kalau tetap tuan, maknanya sudah menindas rakyat. Sebab rakyat ni dia kena bayar cukai masa kerajaan betul-betul tak ada wang. Tak ada hasil. Nak bantu orang susah. Atau bantu untuk melicinkan pembangunan negara. Kemudian cara dikutip mestilah kepada kesemua orang-orang yang kaya, berkemampuan. Maka dikutip atas dasar pendapatan yang berlebihan, bukan di atas perbelanjaan. Jadi GST tu dia siapa belanja kan? Siapa belanja kena. Maknanya kalau kita lihat orang-orang atas-atas yang jual barang ni semuanya RM2.5. Dia bayar punya lebihan RM1.20. Dia punya GST dia, tapi pembeli tu bayar jumlahnya RM3. RM3 kita bayar nak cover cukai orang-orang atas-atas. Atas tu maksudnya orang yang beli-beli barang-barang tu yang meniaga cara besar-besaran. Itu dia. Jadi kalau kita buka dalam internet tu dia ada jadual macam mana pembayaran GST. Tahu GST tuan insya-Allah kan? Geng songkok tinggilah. Ataupun ganyang sampai tonggeng tuan atau gasak sampai tonggeng tuan orang nak bayar kan. Tuan-tuan janganlah marah GST, baru-baru dia tak turun pun, turun juga sekali kan. Saya kaki sakit pun turun. Kaki sakit pun turun juga tuan-tuan. Kan? Ni kita bantah tuan-tuan. Kita bantah segala bentuk kezaliman. Baik, jadi kerajaan Islam yang adil wajib taat. Ikhlas. Ikhlas menyokong. Sekarang ni banyakkan tak ikhlas menyokong. Kan? Sokong beria tapi lah hati tak sokong pun. Kenapa kau beria sangat? Habis kalau bantah-bantahkan dihukumnya pula. Lagipun aku ada jawatan lagi ni. Besok aku pencen lagi aku ganyang betul kan. Ini dia. Ya. Baik. Kemudian menasihat. Nasihat dia. Kan? Kalau dia tak betul nasihatkan. Kemudian mempertahankan dia. Kalau ada orang nak menjatuhkannya dan menjaganya. Menjaga dia. Maknanya jangan bagi sebarang unsur untuk menjatuhkan kerajaan seperti ini. Jadi sebab itulah macam ada sebuah kerajaan negeri yang melaksanakan Islam dengan dasar pemerintahannya yang adil. Kita sebagai orang Islam ataupun juga sebagai khususnya orang rakyat negeri itu wajib pertahankan kerajaan tersebut. Kalau tidak dia berdosa. Sebab kenapa kerajaan itu adil, mengagihkan harta-harta rakyat dan juga menunaikan kebajikan mereka dengan penuh keadilan. Apatah lagi, tambahan lagi tu, kalau pula mereka melaksanakan hukum Islam. Macam di Kelantan, mereka akan membentangkan draft undang-undang hudud di dalam parlimen dan hanya menunggu sokongannya, dan kalau berjaya 2015 dilaksanakan. Wajib sokong. Rakyat pada masa itu wajib sokong. Rakyat Kelantan khusus wajib sokong. Maka rakyat yang umum luar Kelantan yang mengaku sebagai orang Islam di luar Kelantan, yang mengaku sebagai orang Islam, wajib pula memberikan sokongan yang sepenuhnya. Ya. Jadi pro and kontra tu biasa. Ada kata tangguh lu, ada kata bagi faham tu biasa tuan-tuan. Nak buat benda baik tuan-tuan. Tuan-tuan nak keluar rumah start je motor, nak pergi surau. Mesti ada orang, Assalamualaikum, sekejap nak jumpa sikit. Ada hal penting. Biasa tuan-tuan. Nak buat baik ni kan, mesti ada sekejap orang. Sekejap je. Kalau tak layan dia kan kata sombong kan. Nampak tuan. Nak pula dia mad'u kita, orang yang kita ajak dan harap dia akan dapat ikut kita. Kan? Kemudian sembang, kita pun habis sembang pergilah ke masjid kan atau ke surau, orang dah bagi salam. Gitu. Biasalah. Kan? Nak buat benda baik. Kan? Kemudian lepas pula solat, konon-konon nak berwirid, kawan pula cuit, jom kena tom jam di belakang. Kan? Tak apalah aku tak buat duit, tak apa aku belanja. Itu biasa tuan. Kan? Kalau belanja nak buat apa tuan? Alhamdulillah, tu ialah. Kan? Kalau masing-masing innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi biasa kalau kita nak buat saja benda baik tu biasa tuan. Pro and kontra mesti ada. Walau bagaimanapun macam mana sikap orang Islam, sikap orang Islam ialah apa dia? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika sampai habis ayat. Beriman tu dia mesti istiqamah. Istiqamah jalannya lurus, dia nak buat satu benda tu mesti komitmennya mesti wujud komitmen dia ataupun keiltizamannya ataupun dia akan terus melakukannya walau bagaimanapun rintangan dan cabaran. Mana ada tuan-tuan orang nak buat benda baik tak ada cabaran. Para Nabi Rasul lagi dicabar lagi dahsyat. Kan? Kita nak dapatkan mutiara dalam lautan mesti menyelam laut. Nak menyelam mesti kena pandai selam. Nak menyelam pandai selam je tak ada alat pernafasan tak boleh. Tapi dia dah masuk dalam, bawah ni atas, nah batu mutiara. Batu mutiara orang takkan dapat tepi jalan. Kan? Tepi jalan kutip, senang mentua dapat batu mutiara tak ada. Kalau batu mutiara tepi jalan ada tuan-tuan, nescayalah mat-mat Bangla yang kerja tuan-tuan. Kan? Yang kerja jalan raya dia buat jalan tar tu kan, orang kaya dah. Tak payah kerja setahun cukup, tak habis kontrak balik dah. Kan? Tapi sebab kena dapat dalam laut, dasar laut, nak ambil, nak kutip tuan, ada kemahiran, ada cukup kelengkapan, belanja dia besar, tapi bila keluar dia bawa dia punya mutiara lagi besar pula nilainya tuan-tuan. Begitulah nak mendapatkan pahala dan syurga sisi Allah Taala. Dia bukan senang je duduk goncang tasbih puasa Rejab. Kan? Mereka baca Quran banyak-banyak. Sedangkan tak diuji lagi. Bukan ustaz cakap ni, Quran cakap. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memang senang bagi orang cakap beriman. Of course, kata dia. Aku mesti beriman. Tengoklah semain jemaah dekat surau Rahmah tak pernah tinggal. Kan? Kuliah tiap-tiap malam dengar. Kau sebut je subuh, zuhur. Kalau ada kuliah midnight pun aku dengar juga. Tapi belum tentu lagi diuji. Kan? Belum lagi diuji. Cuba kalau diuji sekali. Kan? Maka satu nak mendapatkan ganjaran pahala dan syurga sisi Allah mesti mendapat ujian. Itu biasa tuan-tuan. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu, qulna ya Rasulullah liman? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang bermaksud agama itu nasihat. Kami bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Baginda menjawab untuk Allah, kitabnya, rasulnya. Pemimpin-pemimpin orang Islam dan orang-orang awam mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i daripada Tamim Ad-Dari, Tirmizi dan Nasa'i daripada Abu Hurairah. Apa maksud hadis ini? Apakah Allah, apakah Rasul, apakah kitab Allah itu memerlukan nasihat? Bukan itu maksud dia. Maksudnya ialah dia katakan untuk Allah itu berdasarkan kepada apa yang Allah sebut. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang Nabi sebut. Ditujukan kepada para pemimpin orang Islam. Tengok, nasihat kepada para pemimpin. Orang jadi memimpin, jangan dia ingat dia perfect. Itu silap. Bila dah memimpin menang pilihan raya, dia rasa aku perfect. Kan, tak ada orang boleh nasihat tegur. Itu silap. Tapi kita pula kalau tegur nasihat tu biarlah benda yang betul-betul logik dia boleh buat. Benda yang senang dia nak buat. Atau benda-benda yang betul-betul penting, remeh-remeh tak payahlah. Itu kita kena faham pula. Dia kena ada keseimbangan. Pemerintah ni dia mesti terima nasihat dan orang nak menasihat pula biar nasihat pula benda yang berpada-pada. Jangan benda-benda yang susah dia nak buat, memang bukan bidang kuasa dia lain. Contohnya macam kerajaan negeri Selangor kan, kita nak suruh dia hapuskan kilang Kasbek dekat depan highway tu kan, tu bukan dia punya, tu persekutuan punya. Tadi macam nak buat ustaz, tukar persekutuan sekali. Besok kali 14 kan. Tu dia. Tukar semua sekali baru betul kan. Kita tumpu satu tempat yang besar, yang pusat dia kita tak ubah. Bukan tak boleh ubah, dah boleh ubah dah. Tapi masih lagi ada orang kata apa? Dalam bahasa yang lebih mudah disebut dalam bahasa agama lah. Takdir masih lagi menentukan kita belum, bukan kalah, belum menang lagi. Itu dia kan. Dia tak kalah, dia belum menang. InsyaAllah dapat kemenangan, semua apa kita nak buatlah tuan-tuan kan. Tapi maknanya kita hanya boleh menyuruh mereka buat di dalam bidang kuasa. Mereka bukan bidang kuasa mereka, bukan. Baik. Jadi walau bagaimanapun nasihat tu perlu. Suatu nasihat tu bermula daripada orang-orang yang memahami agama. Dia dah faham agama, dia tahu dah mana betul, mana salah, mana makruf, mana mungkar. Maka dia menegur. Pemimpin mestilah menerima teguran tersebut. Jangan dipelekeh golongan ulama.
Ulama pula jangan pula ulama yang lesu, kan? Ulama yang lemah, kan? Tak ada involvement ataupun tidak ada penglibatan langsung. Ya? Itulah kadang-kadang bila terlampau banyak sangat buat majlis selawat, ya hanana, orang banyak tumpu pada qasidah saja, selawat je. Dah tak pedulikan langsung tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar. Nampak? Dan ulama-ulama dah tak peranan dah untuk menegur pemerintah. Pada kata pemerintah pun dah bagus kan dah. Dia bagi kita ruang untuk berselawat. Ini cara-cara nak bagi kita lalai. Kan? Jangan dihapuskan, tak boleh hapuskan, tapi jangan sampai berlebihan. Tu kenapa itu keseimbangan. Kan? Jangan dihapuskan, tapi jangan berlebihan. Macam mana tu ustaz tak faham? Jangan lebih-lebih. Habis itu. Itu yang lebih-lebih sangat tak boleh kan. Ni dia. Yang itu dilebihkan. Ni dia. Kan? Benda yang wajib lagi banyak. Kan? Benda itu tidak wajib. Benda itu sunat. Kita sibuk je yang sunat-sunat itu, sedangkan yang wajib kita tak nak buat. Baik, macam mana doa Nabi terhadap pemimpin-pemimpin? Jadi Nabi pernah berdoa bagi pemimpin yang adil dan pemimpin yang tak adil. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja yang memegang tampuk pemerintahan umat ini, walaupun sedikit, maka dia menyusahkan umatku ini, maka kau susahkanlah mereka. Tengok, Nabi pun sendiri mendoakan pemimpin jahat ni, kau balaskan dengan balasan jahat, ya Allah. Nampak? Kan ada tu hadis Nabi, saya lupa matan itu dalam kitab Talbis Iblis saya sebut. Pemimpin yang menutup pintu rakyatnya, maka Allah tutup rahmat untuk dia. Maksudnya rakyat nak mengadu, dia tak layan. Dua rakyat dia tak ambil kira. Kecuali lagi seminggu nak perang raya. Baru sibuk. Kita menerima berbagai aduan rakyat. Kan? Pula dah seminggu lagi kan. Ni rakyat pun satu hal pula kan. Tak dapat nilai kan. Seminggu lagi tak boleh. Okey juga tu. Ada tu langsung tak ada kan. Lepas dia menang kan, dia kita lupa kan. Dia tutup je pintu tu kan. Kita jumpa dia pun susah kan. Baik, kemudian lagi kata dia, Allahumma man waliya ummati min amri ummati syai'a farafiqa bihim farfaq bihi. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Mas sekarang ni kena hati-hati baca hadis best-best pun. Siapa riwayat ustaz? Entah dia kan. Atau aku ustaz kau percaya udahlah kan. Ni tak kan. Sebut lagi riwayat siapa kan? Riwayat Imam Muslim, confirm sahih tuan-tuan, insya-Allah. Jadi, ya Allah, sesiapa sahaja yang memegang urusan pemerintahan umatku ini walau sedikit sekalipun, maka mereka ada sifat berlemah lembut terhadap umatku. Maka kau berlemah lembutlah ke atas mereka. Turunkan rahmat kau ya Allah. Kasihanilah pemerintah ini. Ni dia tuan-tuan. Di pemerintah ni ada dua jenis Nabi doakan. Doa yang baik dengan doa yang tidak baik. Baik, yang keduanya kerajaan Islam yang zalim. Dia Islam tapi zalim. Kan? Orang ni Islam, pemerintahnya Islam. Mungkin juga melaksanakan undang-undang Islam, tapi ada berlaku kezaliman. Dipanggil hukumah Islamiyah jairah. Kita berkewajipan menasihati. Tadi kita wajib taat kalau dia adil. Sekarang ni pula kalau dia Islam tapi zalim, wajib pula nasihat dan membetulkannya. Rasulullah bersabda, inna min a'zamil jihadi kalimata adlin inda sultanin jairin. Ini dia dalil mengatakan adanya jihad siasi, jihad politik. Nak bercakap kebenaran depan pemerintah, maka dipanggil jihad dalam bentuk berpolitik. Sebab salurannya ada. Kita berpolitik, saluran politik digunakan untuk menegur pemerintah yang zalim. Sesungguhnya sebesar-besar jihad ialah memperkatakan satu kalimah yang adil. Baru satu kalimah yang adil dah besar pahala dia. Di hadapan pemerintah yang zalim, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu', dan ditambah sehingga kamu memalingkan mereka ke arah kebenaran dengan kekerasan. Ada pula tambahan tu. Kalau mereka degil, maka kau gunakan kekerasan kamu. Nasihat dengan cara marah untuk mereka beralih kepada kebenaran. Dan yang ketiga, negara kafir. Kita wajib mengubah dan menghapuskan kerajaan ini. Kalau negara kafir, pemerintahnya kafir, wajib ubah. Wajib kita hapuskan kerajaan ini. Dan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, berjihadlah ke atas orang kafir dan orang munafik. At-Taubah 79. Jahidil kufar wal munafiqin. Kan? Berjihadlah kamu menentang orang kafir dan orang munafik. Seseorang Muslim hanya mungkin berada di bawah naungan tiga kerajaan ini. Dan dia hendaklah melakukan jihad siasi. Dia hendaklah melakukan jihad siasi. Orang Islam mesti terlibat dalam jihad politik. Tak boleh duduk diam je. Tak boleh hanya dia kata, cukuplah sekadar kita semayang, puasa, boleh bayar zakat, boleh tolong orang-orang yang asnaf, dapatkan zakat, dapat bantuan, itu boleh pergi haji, dah cukup.
Kan, itu pun kita dah puas hati, dah kita rasa dah tugas kita sudah selesai. Belum. Mereka mesti menghapuskan kerajaan yang kafir, tukar kepada pemerintahan yang Islam. Dia tak kata mesti menang, tapi mesti buat. Nampak ada beza tu. Buat ke arah tu mesti kena ada. Tapi nak menang tak menang ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak tanya kita menang kalah, dia tanya kita buat kerja ke tidak. Seseorang Muslim hanya mungkin berada di bawah 3 kerajaan ini dan tidaklah melakukan jihad siasi pada jalan Allah menurut jenis kerajaan di mana ia hidup. Kalau kerajaan kafir, dia kena ubah, kena tukar. Kalau kerajaan tu Islam tapi zalim, wajib dia menasihatinya. Kan? Ataupun dia mengubah kerajaan itu. Ataupun ketiganya, kerajaan Islam yang adil, dia pertahankan, dia wajib taat. Dan dia boleh juga menasihat kalau mereka silap. Berikut ini dikemukakan jenis-jenis jihad siasi menurut jenis kerajaan di mana seorang Islam itu hidup di bawah naungannya. Sekarang kita masuk kategori yang pertama. Jihad politik dalam negara Islam yang adil. Walaupun pemerintahnya adil, dan kita anggap sekarang pemerintahnya dah adil, dah tak ada jihad dah. Itu silap tu. Kan, pemerintah dah tukar dah, tak payahlah kita nak berjihad lagi dah. Tak payahlah lagi kita nak buat kuliah maghrib dah, tak payahlah. Kita tumpukan kepada banyakkan selawat. Itu silap. Itu silap kan. Sedangkan ada orang lain buat kerja. Orang lain tengah buat kerja nak tumbangkan pula kerajaan. Itu silap tu. Tu kalau tak faham mesej ni tu susah kan. Kita jangan leka. Jangan kita leka. Sebuah kerajaan Islam yang adil ialah kerajaan di mana para pemimpin dan pegawai pentadbir agensinya. Dia tu tuan-tuan, kan kita tengok kan kita ada Perdana Menterinya, kita ambil Raja lah Agung, Perdana Menterinya, Jemaah Menterinya, sampailah kepada proses-proses kerajaan agensinya, Kementerian Keuangan, Kementerian apa itu gini semua tu, ini semua dimaksudkan dengan pegawai pentadbiran kerajaan. Itu agensi kerajaan. Terdiri daripada orang-orang Islam yang beriltizam dengan Islam. Macam mana keadaan Islam itu? Pemimpin, pegawai, kesemua sekalinya beriltizam dengan Islam. Orang Islam dan beriltizam dengan Islam. Kalau dia orang Islam, tidak beriltizam dengan Islam, dia bukan lagi dipanggil kerajaan Islam. Tapi kalau dia orang Islam, beriltizam dengan Islam, dia itu dipanggil orang Islam. Sebab itu kalau contohnya Kementerian Pelajaran, contoh, yang pegangnya Menteri Pelajaran, dia orang Islam, dia beriltizam dengan Islam. Dan dia kata mana-mana dasar pelajaran bertentangan dengan Islam ataupun aktiviti sekolah di bawah Kementerian Pelajaran bertentangan dengan Islam, maka mereka dianggap bersalah dan wajib diambil tindakan. Itu nama dia. Dia menjalankan atau beriltizam atau berkomitmen atau benar-benar melaksanakan Islam. Itu Islam ni dia satu cara hidup. Islam bukan agama rasmi saja, tapi Islam sebagai agama yang menjadi amalan hidup bagi orang-orang Islam dan juga pemerintahnya sekali. Maka pemerintah yang pegang menteri yang memegang jawatan apa lagi kita kata Kementerian Belia dan Sukan, maka dia mesti menjadikan dasar Islam itu dalam bentuk budaya dan dalam bentuk kesukanan. Kalau nak berbudaya boleh, kan, tapi mesti ikut Islam. Maka mana-mana aktiviti kebudayaan bertentangan dengan nilai agama dan akhlak serta syariat Islam, maka wajib dihapus dan diharamkan. Konsert, orang berjoget, menari, itu. Nampak? Kemudian dalam bab betul-betul kesukanan, mana-mana sukan bertentangan dengan Islam, ataupun pesertanya tidak bentuk aurat, ataupun berlakunya pertentangan terhadap syariah, bukan dipanggil syariah compliance ataupun tak patut syariah, maka dia sama sekali diharamkan. Itu berdasar Islam. Tapi sebab setengah orang nampak kan, ada majlis tilawah Quran, Islam. Buka astro, ada rancangan mencari jodoh, Islam. Ada halaqah, Islam. Tanyalah ustaz, Islam. Tapi dia tahu pun dasar kan ada yang tokis sendayu 3 kan, dia kata kan. Kenapa saya buka purdah, dia kata kan. Jadi dia kata kalau pakai purdah, pergi promote barang-barang dalam televisyen, pihak televisyen tak benarkan. Siapa yang kawal televisyen? Kementerian Penerangan. Dia kata tak boleh sebab menghormati orang-orang yang bukan Islam. Jadi kalau orang bukan Islam dia dah aurat, tak apa. Kita pula suka melihat mereka dengan penuh penghormatan. Islam ke tu? Tuan-tuan jawab sendirilah kan. Kita belajar kitab ada dah. Kitab dia ajar kita gitu. Syaratnya mesti dia beriltizam dengan Islam. Jadi maknanya tuan-tuan, betul lah kalau ada orang kata, engkau nak cari kerajaan yang satu patut Islam cukup susah. Betul. Dia kena iltizam dengan Islam. Daripada pemimpin atas sampai bawah dia. Sebab tu yang duduk atas tu dia mesti pantau yang bawah dia.
Masa pemilihan lagi dah, dia dah pilih dah. Aku nak orang ni calon, kau jangan ambil orang ni tak Islamik langsung, cacar marba. Separuh keli, separuh ruan, tak boleh. Apa maksud separuh keli, separuh ruan? Bahasa mudahnya munafik. Habis cerita. Jangan keras sangat. Habis Quran ada panggil wal safaruh keli wal safaruh harwan, tak ada. Dia panggil wal munafiqun wal munafiqat. Khalas. Itu dia. Tak nak orang munafik. Kan? Satu dasar Iran, bukan nak kang boleh sebut Iran ustaz ni Syiah kot, pro Syiah kot kan. Tidak tuan, dasar Iran begitu kan. Kalau pemerintah ada Islam, semua pegawai kerajaan dia mesti beriltizam dengan Islam. Kita masih lagi ingat lagi kan bila mana Raja Carlos di Spanyol ajak ambassador Iran datang untuk sama-sama diraikan dalam majlis mereka. Dia tanya apa program dalam korang punya tentative program untuk menyambut kami ni, untuk meraikan kami sebagai ambassador yang baru. Kita buat hidangan minum arak. Oh tak boleh, sorry, Islam mengharamkannya. Kami haram duduk semeja dengan orang minum arak, apalagi kalau dalam majlis yang ada arak. Sorry, kami datang jadi ambassador, ambassador cukup dah. Itu penghormatan untuk kami. Senang habis. Dari Raja Carlos terpaksa batalkan. Habis. Nampak dia beriltizam dengan Islam. Hatta dia datang kat Kuala Lumpur ni pun diraikan pun dia tanya, malam ni ada program apa? Program kebudayaan. Apa aktiviti dia? Perempuan berjoget menari. Oh tak boleh. Tu Iran. Tapi kalau apa Arab, dia kata berjoget je. Pakai baju tak? Dia tanya, pakai baju. Tu kalau Arab lah, tak boleh harap. Kawan saya kerja JAKIM, kan? Dulu. Kan? Yang orang besar-besar JAKIM kan. Saya kata entahnya orang bersidang, orang pemimpin Arab sidang entah sibuk. Siapa saja gurau kenalah. Tak boleh Ustaz kena kawal dia orang. Dia ada budak nak kena kawal. Dia orang datang naik jet sendiri. Biar naik jet sendiri selamat. Takut Ustaz bila bertemu sidang ni kang malam kan jet tu pergi ke Thailand. Ni dia buat apa pergi Thailand? Itu kan tak faham nampak tak? Kita saja nak korek cerita kan. Kalian percaya dia orang ni kan. Tapi kalau Iran tak ada gitu. Kan walaupun mereka tu ahlul bid'ah, ahlul funnah waranah wa hancur berkecai kan. Bukan pada ahlus sunnah wal jamaah, tapi keiltizaman mereka pada Islam tu nampak serlah. Orang tahu dah Iran tak boleh. Kan? Baik. Jadi patut kerajaan Islam begitu. Pergi ke embassy negara Islam, dekat luar negara pun beriltizam dengan Islam. Itu betul Islam. Ya, jangan dekat dalam Islam, dekat luar habis tunggal langgang. Kan? Itu belum cerita lagi yang kita punya yang dekat luar tu. Tak ada cerita kan, lebih teruk lah kan. Nak beriltizam dengan Islam cukup penting. Maka pemerintah atas tu mesti mantau orang bawah-bawah dia. Kalau betul-betul tak laksanakan apa yang Islam ajar. Itu tuan. Lepas tu Sayyidina Umar, Rasulullah SAW dan Sayyidina Umar sendiri dan mana sahabat, mana daripada Rasulullah SAW sampai Khulafa Rasyidin. Tengok Rasulullah lantik siapa? Khulafa Rasyidin tu yang 4 kan. Semua orang baik-baik belaka. Selepas sama mereka siapa lagi? Orang yang baik-baik belaka. Kan? Dia tak main ambil-ambil je. Satu. Bila hantar je gubernur tu di luar negara, dia akan nasihat pesan. Macam Rasulullah pesan pada Muaz bin Jabal. Macam Sayyidina Umar pesan kepada gubernur-gubernur lain. Kesimpulannya, pesannya, kamu mesti beriltizam dengan Islam. Dia tak kata kau pergi negara-negara yang ada tu, kau kutip cukai sebab banyaknya. Bawa balik. Tak ada. Kan? Kita pastikan rakyat itu diperintah dengan cara yang adil. Kan? Ittaqu karaima amwalihim. Kau jangan main ambil ceroboh harta mereka senang-senang. Pesan Rasulullah SAW. Kan? Jangan ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doa orang zalimi. Itu pesan dia. Supaya berkomitmen dengan Islam. Bukan dia kata kau kutip hasil masuknya, kita bawa sini sama-sama kita agih-agihkan. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, pemerintahan Islam ni dia tahan lama sebenarnya. Kan ada dalam satu kenyataan mengatakan 400 tahun pemerintahan Islam, pemerintahan cara Islam ni hanya 6 kes saja orang kena kerat tangan kerana mencuri. 400 tahun. 6 kes kerat tangan tuan-tuan. Takkan tak percaya dengan undang Islam? Kita kalau kes mencuri, saya baca tadi dalam ada orang hantar WhatsApp. Satu hari je ada 6 kes tuan-tuan berlaku. Kes apa tu? Bukan mencuri, rogol. 6 kes. Dahsyat kan? Curi dah berapa? Satu hari baru. Tapi kalau pemerintah Islam tu 400 tahun 6 kali dia potong tangan kerana mencuri. Itulah kelebihan undang-undang Islam tuan-tuan. Ya? Baik. Kerajaan ini berusaha melaksanakan Islam di dalam dan di luar negerinya. Dia dalam negara buat Islam. Dekat luar pun dia buat juga Islam. Maknanya keiltizaman ataupun komitmen terhadap Islam tu dia akan terus secara istiqamah. Ittaqullah haitsuma kunt. Maknanya kamu pergi, takwalah kamu kepada Allah. Bukan duduk di dekat tempat kamu bertakwa. Pergi tanah haram, duduk tanah haram bertakwa. Keluar pada tu buat benda haram. Atau bukan? Kan? Ini dia.
Ya, jadi makna ketakwaan mereka di mana saja mereka berada. Dia kata lagi, kerajaan sikap atau pendirian dalam dan luar negeri adalah Islam. Patuh secara mutlak kepada hukum Allah. Dia tak boleh kata kita duduk luar saja, kita hendaklah mengikut ajaran dan agama orang-orang negara yang kita hantar, kita punya wakil-wakil kedutaan. Tak boleh. Dia mesti ikut cara Islam. Islam ni kita pergi mana kita amalkan. Dan tidak boleh mengikut rentak kehidupan orang-orang luar yang bertentangan dengan Islam. Itu Islam. Ya. Matlamat yang sama ada dalam atau luar negeri adalah semata-mata untuk Islam. Matlamat Islam. Itulah Islam sebagai matlamat kita. Betul dalam perjuangan kita beritahu dah, Islam ni matlamat. Politik ni alat. Parti ni alat, dia bukan matlamat. Tapi kalau kita jadikan politik juga sebagai matlamat, itu kita terus menghalalkan banyak cara-cara yang diharamkan oleh agama. Itu tak boleh. Islam sebagai matlamat. Orang tak nak Islam, tetap kita nak hidup dan mati bersama Islam. Nampak? Dan kita biar pun kalah kerana melaksanakan Islam daripada kita menang, tetapi kita meninggalkan Islam. Mari kita nak, tuan. Jadi pada masa itu nampak jelas matlamat kita Islam ke bukan. Itulah Islam menjadikan politik, kenegaraan, apalagi kepartian, semua alat. Dia bukan matlamat. Matlamat Islam. Dapat kuasa, laksanakan Islam. Atau musuh kita beralih arah pula, kami nak Islam. Kita kena gabung dengan dia pula. Nah, kau laksanakan Islam. Tapi kena hati-hati juga. Kan? Nama musuh pun kena hati-hati jugalah. Kan? Jangan macam ayam. Ayam ni siapa bagi dedak tak kisah dia. Tuan dia bagi dedak boleh makan, musuh bagi dedak bukan tuan bagi, tapi lala kena sembelih juga. Kan? Ini dah kena hati-hati jugalah. Dalam pada masa yang sama kena berhati-hati. Kan? Baik. Syiarnya ialah menegakkan kerajaan Allah. Menyatukan ummah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ini penting. Hidupkan sunnah Nabi SAW dalam pemerintahan. Maksudnya sunnah Nabi SAW itu prihatin kepada rakyat. Ini sunnah yang banyak orang tak nampak. Yang nampak sunnah janggut, serban, jubah, bawa tongkat. Kan? Serban satu lagi kat sini. Itu dia. Banyak selawat. Sunnah pemerintah itu ialah mengambil kepentingan rakyat. Dan memberikan perhatian yang serius. Betul Nabi pernah tuan-tuan, lepas dia solat teringat ada harta rakyat belum diagihkan. Nabi tinggalkan wirid dan doa. Walaupun itu dituntut sebagai amalan sunat lepas solat. Maka terus Nabi paling ada harta yang ditinggalkan kepada aku untuk diagihkan kepada rakyat. Cuba kalau imam buat gitu lepas solat, orang komplain, kita tukarlah imam ni. Kita buat cara agung lepas ni kita tukar. Kenapa? Lepas main tu bercakap je kan. Bukan nak wirid dulu kan. Nabi pandang betul penting tuan. Nampak? Yang penting menunaikan hak orang-orang miskin. Nampak tuan-tuan? Nabi SAW tuan berasa bersalah kalau tidak menunaikan hak rakyat dia. Sedangkan dia dalam keadaan boleh balik ke rumah tidur dengan tenang. Pernah sekali kan? Seorang tentera minta cuti je kepada Nabi. Nabi kata tunggu dulu petang sekarang aku nak balik rehat dulu. Tapi Nabi tentu boleh tolak dia dengan tongkat dia jatuh orang tu. Nabi nak balik rumah, nak berehat, tak boleh tidur, tak boleh lena. Nabi kata apa? Aku teringat, aku tolak dengan tongkat jatuh dia. Kalau ke akhirat dia tuntut depan Allah, habis aku. Nabi pakai baju, pakaian balik tuan, naik baik kuda dia, pergi balik cari orang tuan-tuan untuk tunaikan balik hak dia. Allahu Akbar. Kalau kita, engkau udahlah, fikir-fikirlah pula, aku pun nak berehat juga kan. Nampak tak? Dia orang tu tuan-tuan, bayangkan zaman Nabi, kan? Pemerintah tu dilantik tuan-tuan bukan diundi. Tapi sekarang lagi dahsyatlah. Dia undi kita. Maka kita kena fikir balik. Dia dah sokong kita tadi. Kan? Kempen siapa nak keluar nak tekak. Orang tu minta hak dia kita buat tahu juga. Itu tak boleh tuan-tuan. Kena hati-hati dalam kes-kes seperti ini. Itu sunnah lah tu. Kan? Itu sunnah. Memerintah dengan cara Islam tu pun sunnah. Menegakkan Islam tu pun sunnah. Dan kita ingat sunnah adalah benda yang terhad je. Kan? Menyatukan ummah, menghidupkan sunnah. Jadi menyatukan ummah satu benda penting tak? Kalaulah ummah itu bertelagah ada satu hal, benda furuk, maka satukan mereka balik dengan pendapat yang kuat, rajih, mengikut Quran dengan sunnah. Memenangkan syariat Allah dan berjihad pada jalan Allah sehingga kalimah Allah. Kalimah tu maksudnya ialah bukan nama Allah tu, agama Allah. Perjuangan Islam ni menegakkan kalimah Allah tu maknanya ialah agama Allah. Tapi kalau perjuangan Melayu lain, dia tegakkan nama Allah saja. Dia faham kalimah Allah tu nama Allah dia. Itu silap. Dia orang pasal dia baru lagi mengaji, kita lama mengaji dah. Dia orang lambat faham lah.
Kan? Dia kata kita nak menegakkan kalimah Allah. Padahal dalam kitab dalam hadis-hadis sebut kalimah Allah itu dalam Quran kalimatullahil ulia, artinya ialah agama Allah. Kan? Kenapa dia ambil kalimah? Sebabkan kalimah agama Allah itu berteraskan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Dia kata agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi di dunia. Sampaikan pergi mana saja orang Islam ni terpelihara. Kita nak gitu. Sebut je where you come from, Malaysia. Nah, what is your religion? Islam, dihormat. Kita nak gitu. Jangan sampai agama kau apa? Orang Islam. Kita kena investigate lagi teruk, lagi dahsyat. So buka kopiah, buka baju semua nak check. Tak nak nampak orang Islam tu hina, tuan. Tak nak. Nampak je orang Islam dia beri penghormatan, tuan. Kan macam mana kita masuk kawasan negara Thailand. Nampak je orang kata ada titi orang Islam, ada titi ulama lagi dihormat, tuan. Nampak tak? Kalau dia bercakap Melayu dia tahu ni baba kan. Baba tu tok guru lah. Dia hormat, tuan. Kan kalau baba kat Melaka lain pula. Tu lain. Dia ada penghormatan. Maknanya orang-orang Islam di mana saja pergi diberikan penghormatan dan digeruni ditakuti oleh orang-orang kafir. Kita nak sampai kat begitu, tuan. Kerajaan ini mendidik rakyatnya dengan pendidikan Islam yang sempurna. Jangan tak sempurna. Ni belajar sirah pun tak habis, tuan, kat sekolah. Nampak tak? Belajar Quran pun tak habis. Kan? Kena ambil pula kelas kapal lagi, tuan. Bayangkanlah. Kan? Ini. Sehingga setiap individu menjadi tentera dalam Hizbullah. Sampaikan setiap rakyat dia yang belajar di sekolah tu ada rasa tanggungjawab nak pergi berjihad jalan Allah Ta'ala. Apa? Dia berikan apa kita panggil tarbiyah yang mendalam, didikan mendalam tentang jihad. Seperti yang kita lihat sifatnya yang utama dalam bab ini. Bagi contoh jelas. Allazina immakkannahum fil ard. Aqamus salata. Wa atuz zakata. Wa atawuz zakata. Wa amaru bil ma'rufi. Wa nahau anil munkar. Al-Hajj ayat 41. Ini ciri-ciri pemerintah Islam. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Kita beri kuasa, kata Allah, kami beri mereka ni kuasa. Maka mereka boleh berkuasa. Itu diteguhkan kedudukan dia di atas muka bumi. Bumi itu tak kisahlah Malaysia ke mana saja ke. Nescaya mereka mendirikan salat. Kat mana nak tengok, tuan, pemimpin ni turun solat jemaah sekali dengan rakyat. Yang tidak bermusim. Susah juga, kan? Jangan ada musim je. Musim Habib Syekh datang, kau pun jadi Syekh. Habib Syekh balik, kau jadi syaitan. Jangan. Dahsyat ustaz ni punya mulut. Memang tuan-tuan cakap lah, kan? Masa Habib Syekh datang, kau nyeropa kau, bismillah, masya Allah. Macam Habib Syekh juga. Kan? Tapi balik kawan tu, syaitan kau. Kan? Jangan gitu, bermusim. Jangan tak? Jangan masa muka kau nampak dia nak pergi semayang, masa kau jemput ulama-ulama luar datang. Oh, nampak bukan main lagi kuat pada agama. Kan? Saya cium tangan ulama, tuan. Dia bukan gitu. Dia mesti ada sekali. Mendirikan solat mana sama-sama dia beriltizam menjaga solat dia. Ya, itu pemimpin. Dia turun sekali. Jadi imam, lagi bagus memang dia tuntut jadi imam lah, kan. Dia turun tuntut. Jadi imam juga ustaz, memanglah zuhur dengan asar boleh lah. Kan? Ambil gambar, kan. Kan? Baca perlahan, kan. Maghrib dengan isyak dengan subuh, tuan. Ketua juga, kan. Ini dia. Menunaikan zakat. Ditunaikan zakat, dia sendiri bayar zakat. Syarikat-syarikat sendiri pun bayar zakat. Menyuruh buat yang makruf, dia sendiri buat yang makruf. Dia sendiri buat iltizam dengan Islam. Isteri pun buat benda yang makruf. Nampak, tuan-tuan? Tutup aurat, anak-anak sama sekali. Jangan bapak dia nampak kuat Islam, tengok isteri dengan anak-anak habis hancur. Kan? Tak boleh begitu. Dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Dia sendiri mencegah kemungkaran. Dia tidak boleh mencegah kemungkaran kalau dia sendiri suka mungkar. Dia sendiri yang ajak orang buat benda mungkar, takkan berjaya. Jadi ciri pertama ialah ubudiyah lillah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah menyembah Allah dalam bentuknya salat, kemudian membayar zakat. Kemudian lagi apa? Memerintah tanfiz hukum Allah, melaksanakan hukum Allah dengan ajak kepada yang makruf. Kemudian mempertahankan agama Allah dengan mencegah kemungkaran. Bila orang buat mungkar, maka orang jauh pada agama. Ialah tentu orang buat benda mungkar. Jadi kalau anak kita buat benda mungkar, nak jaga semayang, tuan, confirm tidak. Mungkin Jumaat dia jaga. Kalau anak-anak kita biarkan buat benda mungkar, confirm, tuan, benda yang dikatakan makruf jarang dia buat. Kecuali semayang raya, Aidilfitri, Aidil Adha, semayang Jumaat tu lah. Tu tanya betul-betul je.
Kan, semayang. Kalau cikgu sekolah tu tanya tuan. Cikgu sekolah tu tanya anak murid, hari ni kau semayang tak subuh? Memang tak ada. Kan? Pasal apa tak semayang? Bapa tak semayang, mak tak semayang. Begitulah cermin kepada pemerintahan sesebuah negara. Maka rakyatnya itu tuan-tuan akan beriltizam dengan Islam. Sekiranya pemerintahnya iltizam dengan Islam, amar ma'ruf nahi munkar itu berjalan. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah hanya sekadar saja untuk malam ni. Insya-Allah bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada hari Khamis ni saya akan berangkat ke Yaman tuan-tuan, 8 hari bulan, dan sesiapa yang ingin menginfakkan tuan-tuan sebahagian daripada hartanya ataupun wangnya tuan-tuan untuk membantu pihak sekolah kami boleh buat demikian. Ya. Jadi saya nak pelawar pada jemaah dia, saya dengar cerita nak sering nak ikut ustaz pergi Yaman, tak sempat tuan. Pasal sebenarnya rancangan saya nak pergi 11 bulan. Terpaksa diawalkan sebab nak balik awal sebab hujung bulan ni kalau dapat visa juga saya akan berangkat pula tuan-tuan ke Madinah. Kan, untuk program pelajar talaqi Quran di Madinah. Mereka pun bergerak 8 atau 9 bulan. Itulah 8 bulan mereka bergerak sana tuan, dan sekarang Darul Azhar di Bandar Mansuri jadi tuan rumah tuan untuk program Satu Malaysia. Bukan Satu Malaysia tu. Program tahfiz seluruh Malaysia. Silap faham kan? Kan dia kata Satu Malaysia ustaz, dapat cek 20,000 ustaz. Tak. Seorang lagi kawan kita dapat cek 20,000. Itu dia kata kerajaan tak kufur. Tu tak dapat cek, kufur terus. Dia kata ustaz dia sempat pergi berdalau. Ini jadi diorang berkumpul tuan untuk bergerak ke sana. Jadi tuan eloklah bagi sekolah kami tuan rumah. Kalau bagi kat orang lain tuan rumah tuan, budak-budak tu kan lepas talaki biru belaka. Kan? Bagi kita tuan insya-Allah lepas balik dari Madinah semua hijau insya-Allah tuan kan. Mudah-mudahan gitulah. Kan? Jadi tuan-tuan bantulah kami untuk menghijaukan sekolah kami. Okey, saya cukup sekadar saja untuk malam ni. Dah tu saya nak umumkan sesiapa yang ingin menghantar anak-anak perempuan belajar di Yaman, di Sana'a, sekolah kami akan buka untuk pengambilan pelajar perempuan pada Ogos nanti lepas Ramadan. Lepas Syawal lah. Itu ada buka tuan. Jadi maknanya dulu kita tak buka. Jadi selepas dibincang, maka keputusan dikeluarkan, maka diorang maklumkan kepada saya, bolehlah buka iklan. Jadi saya bukalah iklan tuan, dan insya-Allah pada kuliah akan datang saya akan buat pula pamphlet untuk khas untuk orang perempuan. Jadi syarat 13 tahun ke atas dan belajar di sana wajib memakai purdah. Itu. Jadi takut kan sampai terkejut ustaz tak bagi tahu, sebab kita awal-awal. Kan? Memang. Jadi sebelum pergi tu berlatih dulu. 3 bulan pakai, kan? Pasal ada setengah budak lepas pakai muntah tak ada lah. Pasal dia tak masuk angin. Itu memang wajib, kan? Kena wajib pakai. Sebab kita bukan belajar kat sini. Kalau sini tak kisah, tak pakai, tak apa. Tapi kat sana tak boleh. Itu undang-undang dia. Jadi 13 tahun ke atas boleh baca Quran lah. Dan untuk warga mas nak belajar, baik lelaki baik perempuan, belajar Quran 3 bulan, talaki Quran dengan dapat sanad dan juga belajar bahasa Arab pun boleh juga buat demikian. Kokoklah siapa yang ada anak perempuan pergi sana, mak dia nak ikut sekali, boleh. Dia kena duduk asrama lil banat. Banat tu perempuan lah. Kalau bapak dia duduklah sama banin, kan, di sebelah kami punya tuan. Insya-Allah. Dan saya nak pergi ni pun ada banyak tujuan tuan, termasuklah melihat bangunan yang bakal untuk dijadikan sebagai tempat belajar untuk orang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Tangguh majlis dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna shinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.